لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kepada kita ruang masa dan taufik untuk kita sama-sama berada pada malam ini membaca daripada kitab Fathul Mu'in pada bab berkaitan dengan nikah, fasal fi talaq, yang mana kita berada pada akhir fasal berkaitan dengan talaq ni. Lepas ni akan masuk pada bab ruja'ah 161 dah. Tatimatun. Awas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tatimmatun. Man qala li zawjatihi ya kafiratu muridan haqiqatal kufri jara fiha ma taqarrara fi riddati awi syatma fala talaqa. Kata pengarang, barang siapa mengatakan kepada isterinya, wahai wanita kafir, dengan maksud kafir, sesungguhnya, maksud kafir sungguhlah, maka berlaku untuk wanita itu segala apa yang ditetapkan dalam masalah murtadnya isteri. Kalau bermaksud memaki, maka tolak tidak jatuh. Okey. Sekarang ni pada akhir-akhir bab talaq, pengarang rahimahullahu ta'ala menyatakan tatimah, satu penyempurnaan masalah berkait dengan suami kata kepada isteri, wahai si kafir. Tatimmatun man qalat li zawjatihi ya kafiratu. Barang siapa, yakni suami yang berkata kepada isterinya, wahai si kafir. Isteri dia tak kafir. Apa tak? Jadi dia kata ya kafiratu. Isteri dia tu muridan haqiqatal kufri. Hal keadaan suami menghendaki hakikat kufur sungguh. Kufur keluar pada Islam sungguh. Makna dia tuduh isterinya keluar pada Islam. Isterinya kafir. Wal'iyadzubillah. Jara fiha, apa hukumnya? Jara fiha ma taqarrara fi riddati. Maka berlaku pada isteri itu apa yang telah dihuraikan pada bab riddah. Apa yang telah dihuraikan pada bab murtad. Apa dia? Jadi kalau dia kata isterinya kafir, makna dia tuduh isteri kafir lah. Dia mengatakan bahawa isterinya kafir dan dia maksud memang kafir betul. Apa akan berlaku? Berlaku dalam bab murtad apa dia? Kalau suami isteri berlaku murtad salah seorang, kalau tidak setubuh lagi, maka bila betul kufur kan, dituduh kufur kan, maka akan jadi tercerai serta-merta. Tercerai serta-merta. Bila salah seorang daripada suami isteri kufur dalam keadaan tak berlaku setubuh lagi, baru nikah,
patu ku jadi kafir salah seorang, maka tercerai serta-merta. Kalau telah setubuh dah, telah dukhul dah, maka perempuan tadi akan berendah. Dia berendah 3 kali suci, endah tolak. Dalam endah itu, kalau masuk balik Islam, baru dikira kekal kembali hubungan suami isteri. Bila salah seorang daripada suami atau isteri kufur, maka berendah. Perempuan kena berendah lah. Dia mana boleh mempunyai suami kafir. Nampak tak? Lelaki pun tak boleh mempunyai isteri yang murtad, tapi dia boleh menikah dengan perempuan kitabiah. Daripada awal dia kitabiah, tapi murtad tak boleh. Orang lelaki Islam boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, tapi ni isteri dia Islam, tiba-tiba murtad tak boleh. Maka berlakulah iddah. Dalam tempoh iddah itu, kembali balik masuk Islam balik, maka kekal hubungan nikah tu kekal. Tak jatuhlah tolak. Tetapi kalaulah habis iddah, tak kembali balik, bila begitu, maka terputuslah sejak daripada berlaku murtad tu. Dikira putus sejak daripada berlaku murtad tu, terputus dah. Nampak tak? Ada dah. Dia kena tunggu. Dalam tempoh tu, kalau masuk balik Islam, kiranya jadi isteri balik. Kalau tak masuk balik Islam, maka tercerai, nyatalah kufur dan tak boleh kembali balik. Tercerai sejak bila? Sejak daripada dia kufur tu. Jadi backdated sikit. Apa tak? Dia kena tunggu. Tapi bila nyata tak masuk Islam dalam tempoh iddah, maka nyata telah tercerainya sejak daripada kufur. Okey? Boleh? Itu kalau dia maksudkan kufur betul. Jara fiha ma taqarrara fi riddati awisyatma, ataupun asyatma, ai muridan asyatma. Itu atah pada mana ni? Atah pada haqiqatal kufri. Muridan haqiqatal kufri au muridan asyatma. Menghendakkan, dia kata ya hak kafir, perempuan kafir. Dia kata tu tujuan nak menghina dan mencela. Tujuan nak ejek ataupun nak menghina, nak mencela. Maka ketika itu fala talaqa, maka tak berlaku tolak. Kita rasanya tak ada, jarang tak. Kita ni tak ada siapa lah. Tapi wallahualam mungkin di setengah bangsa atau adat orang, mungkin dia panggil kafir gitu je. Kafir. Jadi kalau tujuan bukan dimaksudkan kafir sungguh, tapi dengan maksud tujuan dia nak cela, nak marah ke mana, bukan tujuan kafir sungguh, maka tak berlaku tolak. Tidak berlaku tolak. Sebab apa tak berlaku tolak tu? Tengok dia terus lagi. Wa kadza illam yurid syai'a li asli baqa'il ismati wa jarayani dzalika lisyatmi kathiran muradan bihi kufran ni'mati. Demikian pula jika tidak memaksudkan apa-apa, kerana mendasarkan asal bahawa keterpeliharaan nikah berjalan terus, dan kerana perkataan seperti itu banyak diperlakukan untuk memaki, iaitu dimaksudkan dengan mengkufuri nikmat. Kadang-kadang orang memaki kau ni, hei kafir, ya kak panggil gitu. Jangan main lagi ni. Dosa tu dosalah. Tak tuduh orang kafir ni. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang kata pada saudaranya hak Islam, hei kafir, sungguhnya kenalah salah seorang daripadanya. Sama ada hak tu betul kufur, kafir, ataupun dosa kata tu kembali pada diri dia balik. Dosa tu kembali, dosa itu kepada diri hak tukang kata tu. Okey. Jadi
Ataupun dia kata dia tidak niat apa-apa. Jenis mulut suka maki orang. Mulut suka maki orang, suka mulut tak ada insurans orang panggil. Mulut tak ada insurans. Jadi dia kata, dia panggil bini dia kata, bini, "Hei kafir, wahai kafir, wa kadzalika illam yurid syai'a." Bila tanya apa maksud dia, kamu kata dia keluar dari Islam tak? Mu nak maki dia, kalau nak maki pun tak jatuh juga. Tak ada apa-apa. Jenis mulut saya gitu. Jadi bahasanya mulut gitu ni tak bercomel lah. Memang orang gitu akan menyebabkan jatuh muruah. Tak boleh buat saksi gitu maka hukumnya tidak jatuh talak juga. Kenapa? Li asli baqa'il ismah. Kerana asal kekal dalam peliharaan nikah lagi. Kerana kembali kepada asal. Ni antara kaedah istishab ni. Baqa'u ma kana ala ma kana. Kekalkan hukum asal. Hukum akal dia masih suami isteri. Maka tak boleh kita nak butuhkan hubungan suami isteri dengan sebab perkara yang ada kebarangkalian ihtimal. Wa jarayani dzalika asyatmi kathiran. Dan kerana berlaku banyak makian sedemikian itu, muradan bihi al-kufran ni'mah, yang mana dimaksudkan dengan tu kufur nikmat. Ada tak? Mu kafir ni. Kafir mana kafir nikmat. Tapi rasa orang kita tak jarang lah tak berlaku lah. Mungkin setengah mungkin Arab ke ataupun setengah budaya ni dia kafir dengan maksud kufur nikmat. Memang boleh, memang ada makna kufur nikmat tu. Jadi tapi bila orang kita dia jaga-jaga lafaz sebegini. Molek lah maksudnya, makna apa yang disebut dalam kitab ni kalau tidak berlaku tempat kita tu molek sangatlah. Sebab bukannya molek kita mencela dengan kufur ni, bukan molek. Walaupun dia tidak mendatangkan hukum kerana tak ada niat kata tu, tetapi perkataan tu tetap dikira sebagai satu kesalahan dan menjatuhkan maruah seseorang. Okey. Habis. Okey. Far'un fi hukmil mutallaqati bithalath. Ini cabang mengenai hukum wanita yang ditolak 3. Hukum perempuan yang ditolak 3. Kata dia, haruma li hurrin man talaqaha walau qabla al-wad'i thalathan wa li 'abdin man talaqaha thintaini fi nikahin aw ankihatin hatta tankiha zawjan ghairahu binikahin sahihin thumma yutalliqaha wa taqtadiya iddatuha minhu kama huwa ma'lumun wa yulija biqubuliha hashafatan minhu aw qadraha min faqidiha ma'aftidadin li bikrin. Panjang dia buat panjang sikit ni. Kata dia haram bagi lelaki merdeka menikah orang yang telah ia tolak 3 walaupun belum pernah digauli, tak bersetubuh lagi. Dan bagi budak ni hamba. Kalau lelaki tu hamba, dia tolak bini dia, haram bagi budak, yakni hamba. Orang yang telah ditolaknya 2, hamba sebanyak tolak 2, orang merdeka sebanyak tolak 3. Baik dalam satu atau beberapa nikah, sehingga wanita itu nikah dengan lelaki lain secara sahih, kemudian ditolaknya dan habis masa iddah dari lelaki lain itu seperti yang telah diketahui, serta lelaki itu telah memasukkan kepala zakarnya atau seukur kepala zakarnya, orang bila putus kepala zakarnya ke dalam kubur wanita tersebut,
lagi pula selaput perawannya hingga pecah bagi wanita yang masih perawang. Jadi ada sensitif lah sikit. Nampak tak? Gini. Dia kata far'un fi hukmil mutallaqati bi thalath. Ini satu cabang pada menceritakan hukum perempuan yang ditolak 3. Jadi perempuan yang ditolak 3, hukum dia apa? Secara mudahnya Allah Subhanahu wa taala sebut fa in talaqaha min ba'du fala yahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqaha fala yahillu lahu bila seseorang itu talaqaha, lepas daripada talaq, at-talaqu marratan. Allah Taala mula dengan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Makna apa? 2 kali aja ke? Tak. 2 kali. Fa in talaqaha. Kemudian kalau dia tolak sekali lagi. Kalau dia tolak sekali lagi, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Jika dia tolak sekali lagi, maka tidak boleh halal isteri kepada suami hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga dia menikah dengan suami lain. Dalam zaman Nabi SAW berlaku dah perkara ni. Tak. Orang panggil sebagai Cina buta. Cina buta ni kena cari nikah suami lain. Maka nak menikah tu, Nabi tanya pula, lepas menikah dengan suami lain nak balik pada yang pertama tu. Nabi tanya, dah kamu dah setubuh dah? Tak lagi. Dia kata hatta tazuki usailatahu wa tazuku usailataki. Tak boleh sehingga kamu merasa madu masing-masing. Makna sehingga kamu merasa nikmat bersetubuh. Kinayah lah maksudnya. Makna sehingga bersetubuh, barulah boleh nak kembali balik, dengan syarat dicerai dulu oleh suami kedua. Habis berendah dan habis endah, baru boleh kembali kepada suami pertama. Jadi maknanya ada apa perkara. Kita rekah sebelum baca dululah, sebab ni pun benda pun bukan jangan berlaku. Bila tolak 3, perempuan tu kena habis endah dulu. Dia ada endah juga. Kecuali perempuan tak bersetubuh lagi. Tu tak ada endah. Dia boleh nikah dengan lelaki lain. Jadi kalau dah subuh dah, isteri orang dah, maka kena habis endah dulu. Lepas tu kedua menikah dengan suami lain. Lepas tu dia kena tolak oleh suaminya itu. Lepas itu dia kena beredah daripada suaminya itu. Habis endah barulah habis nikah. Ada 4 perkara tu. Dia kena habis edah daripada suami yang tolak 3. Dia kena menikah dengan suami baru. Dia kena tolak dengan suami baru. Dia kena habis edah dengan suami baru. Barulah dia boleh kembali kepada suami hak mula-mula sekali. Nampak? Okey. Jadi sini dia kata haram li hurrin, bagi lelaki merdeka. Siapa haram? Man talaqaha. Man ni kena pada isteri lah. Isteri yang dia tolakkan dia 3 kali. Tolak 3. Walau qabla al-wat'i, ghayah jatuh hukum ni sama je. Hatta isteri yang belum disetubuhi sekalipun, baru nikah, lepas tu balah, aku cerai mu 3. Dak dan wak jamu moh lelaki. Dak dan wak jamu, dak nyambut nyatu ki. Dak nyambut nyatu ki. Cerai situ le dah, tolak 3. Tak ada. Tak ada edah pun tak ada. Tak ada edah sebab dak bersetubuh lagi. Nak baik mula, tok kadir dia lagi, nikah mula, tak boleh dah. Dia kena nikah orang lain dulu. Nak nikah balik dengan suami hak tadi, hak tolak dia, tak boleh dah. Walaupun dia tidak ada edah apa-apa, kena nikah dengan suami lain dulu. Lepas tu ikut step tadi lah. Kena cerai, habis edah, barulah boleh kembali balik. Okey. Walau qabla al-wat'i. Thalathan, yang ditolak 3. Man talaqaha thalathan.
Kalau orang merdeka 3. Wali abdin man talaqaha thintain. Dan bagi hamba, isteri yang dia tolak 2. Kalau hamba ni boleh 2 je. Tolak paling banyak bagi hamba 2. Hukum hamba ialah separuh daripada hukum orang merdeka, tapi kerana setengah tak ada, jadi genapkanlah jadi 2. Fi nikahin au ankihatin. Tolak 3 tu sama ada dalam nikah yang satu atau nikah yang banyak. Apa maksud? Sekaligus ke? Sekaligus tu satulah, tak kira sekaligus dak ni, makna dia masih isteri dia. Dia tolak tolak 1. Lepas tu rujuk balik. Tolak 2 rujuk balik, tolak 3 rujuk balik. Tu tapi nikah masih nikah dia. Ataupun nikah yang banyak. Tolak 1, habis iddah dah, pergi nikah lelaki lain pula. Hak puan tadi. Lepas tu dok kenal dengan lelaki baru. Nak lelaki lama juga. Nampak tak? Kekasih awal. Nak hak lelaki lama pula balik semula tok lelaki hak pertama. Jadi tok lelaki tadi tolak dosa. Jadi balah pula tolak sekali kedua. Jadi 2. Lepas tu habis iddah, dia pergi nikah lelaki lain pula. Apa puan tadi nikah lelaki lain. Jadi lama-lama cerai, nak semula ke cik abang dia. Nombor 1. Lepas tu balah pula dengan hak ni. Tolak pula sekali lagi. Cukup 3. Tak boleh. Walaupun makna nikah yang banyak, makna lepas dia nikah dengan tok lelaki ni, dia nikah orang lain pula, dia balik pula, bilangan tetap dikira. Dia tak ada al-hadmu, dia tak ada, panggil istilahnya tak ada hadam ni, tak ada musnah. Bilangan masih dikira. Siapa 3, barulah habis 3 tu start balik. Lagi mana dia nikah ramai pun, dia nikah dengan suami dia yang pertama, lepas tu pergi cerai 1 kan. Ada lagi 2, tok laki dia masih pegang 2. Makna andai kata berpuluh-puluh laki pun dia nikah, dia balik mula kepada hak pertama, suami pertama tinggal 2 je lagi. Sehinggalah dia habiskan 3. Habis 3 nak balik semula tak boleh dah. Dia kena buat muhallil ni, tahlil ni. Makna kena buat Cina buta. Terpanggil Cina buta lah, mudah faham Okey. Faham tu? Tu maksud fi au ankihatin, ataupun pada nikah yang banyak. Hatta tankiha. La haruma, haram sehinggalah tankiha zaujan ghairahu. Isteri tadi nikah suami selain suami hak tolak dia tadi. Syaratnya binikahin sahihin, nikah yang sah. Nikah ni nikah sah pula. Tak boleh nikah tak sah. Wali tak ada, tu tak ada, nak nikah, nak cari Cina, nak pelepah, nak Cina buta kan. Nak Cina buta. Nikah pun dalam kawasan ada wali dia, nikah nak sah kan. Nikah yang sahih. Nikah betul. Thumma yutalliqaha. Kemudian thumma yutalliqaha, kemudian dia mentolakkannya. Suami kedua tadi lepas nikah dengan bini hak pertama, nikah suami kedua. Suami kedua tadi mentolakkannya. Watan qadiya iddatuha, dan habis iddahnya. Watan qadiya iddatuha, dan habis iddahnya. Lepas dia tolak, habis iddah daripada suami kedua. Minhu ay minathani, daripada suami kedua. Kama huwa ma'lum, sebagaimana maklum lah. Kita sebut tadi pak perkara kena selesai. Lagi seterusnya, wayulija biqubuliha hasyafatan, dan suami tadi hendaklah memasukkan pada kubul isteri hasyafahnya. Hasyafah makna berlaku persetubuhan lah, minhu, daripada suami kedua. Au qadraha min faqidiha, atau kadar hasyafah. Hasyafah ni kepala zakar. Kadarnya bagi orang hak putus kepala putus. Tak? Dah nak kira ke mana? Kira kadar berapa sentimeter. Tergelang masuk banyak tu kira berlaku hati. Tu maksud dia.
Ma'aftidadin li bikrin, dengan pecah dara bagi anak dara. Dengan syarat pecah dara bagi anak dara. Okey. Selesai eh? Okey. Wa syurita kaunul ilaji bintisharin lidzakari ay ma'ahu wa in qalla aw u'ina binahwi usbu'in wala yushtaratu inzal. Pemasukan kepala zakat itu disyaratkan dalam keadaan tegang, walaupun tegang ringan, atau ditolong dimasukkan memakai semacam jari, dan tidak disyaratkan sampai inzal, yakni keluar air mani. Jadi tadi dia kata mesti berlaku persetubuhan hak sungguh. Tak boleh makna nikah tidur petak-petak gitu je dah jadi, tak boleh kena berlaku sungguh. Berlaku sungguh persetubuhan, hakikat persetubuhan tu berlaku. Jadi dia kata sini wa syurita, dan disyaratkan kaunul ilaj, keadaan memasukkan zakat itu bintisharin lidzakari, mesti dalam tegang zakat. Nampak tak? Makna ada nafsu, ada syahwat dalam keadaan tegang bagi zakat. Ai ma'ahu, yakni bersertanya. Ai ma'ahu, berserta zakat tu tegang. Wa in qalla, walaupun sikit. Dak 100% tapi tegang lah. Walaupun sikit. Au u'ina binahwi isbi'in, ataupun dia ditolong seumpama jari. Untuk tegang tu ditolong dengan jari ke apa, dikira dah. Wala yushtaratu inzal, tidak disyaratkan kena keluar mani. Makna syaratnya berlaku proses tersebut walaupun tak keluar mani. Habis. Wa dzalika lil ayati, hal itu selanjutnya disebut tahlil, dan suami kedua iaitu pentahlilan disebut muhallil kerana berdasarkan ayat al-Quran. Wa dzalika lil ayati, demikian itu kerana berdasarkan ayat inilah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Okey. Kemudian wal hikmatu fi ishtiratit tahlili at-tanfiru min istifai ma yumkinuhu min at-talaqi. Hikmat disyaratkan tahlil adalah membuat suami agak menyingkiri, menghabiskan jumlah tolak yang dimiliki. Ni cerita bab tahlil ni. Tahlil benda. Dia kata tahlil ni maksud Cina buta sini bukan tahlil orang nak jamu makan tu, bukan. Tahlil ni daripada istilah muhallil. Dia tahlil ni dengan hak pedah. Kalau tahlil la ilaha illallah tu dengan ha sipu, itu tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Kalau ha ni halala, menghalalkan. Dalam bab fiqh dua bab yang bercerita tentang tahlil, iaitu masalah Cina buta, yang kedua masalah musabaqah. Musabaqah ni masalah bertanding. Dalam tu ada muhallil yang menyebabkan pertandingan tu jadi halal. Okey. Sekarang ni katanya wal hikmatu fi ishtiratit tahlili, hikmat pada mensyaratkan tahlil ni. Kenapa disyaratkan? Kalau isteri kena tolak 3 dah, tak boleh nak balik kepada suami. Tolak 1 boleh balik semula, rujuk ke atau tak rujuk pun nikah balik semula habis dah. Hak ni tak boleh, kena nikah suami lain pula. Tujuannya apa? At-tanfir, nak meliarkan orang, nak menyebabkan orang lari, orang tak habiskan bilangan tolak. At-tanfir ma yamlikuhu minat talaq, melarikan, menjauhkan suami daripada menghabisi bilangan tolak. Jadi nak tolak tu jangan habis 3. Wak ni kena sabar ni. Jangan habis 3.
Nampak tak? Kalau habis 3 habis lah. Habis 3 habislah. Jadi bila habis 3 wahak. Jadi suami akan mikir sikit. Kalau aku habis 3, bini aku ni boleh kau orang dah. Boleh kau orang dah. Orang lain pegang dulu. Lepas tu nak balik pula pada kita memang tak sama. Barang second hand dengan beli baru. Tak sama. Jadi kerana itu suami akan payah sikit. Akan mikir panjang lah. Mikir panjang. Kalau dalam keadaan dia waras, dia berfikir dengan cara baik, dia akan fikir takkan dia nak perhabiskan pun badan dah, panas badan dah. Lepas tu habis dah dia boleh nikah dah. Maknanya kalau nak bercerai pun 1 2 tu dah cukup dah. Okey. Jadi dia akan berfikir daripada nak menghabiskan bilangan tolaknya. Wa yuqbalu qawluha ayil mutallaqati fi tahlilin wa inqida'i iddatin 'inda imkanin wa in kadzabaha ath-thani fi wat'ihi laha li'usri ithbatihi. Ucapan isteri tertolak tersebut mengenai telah adanya tahlil dan habis masa iddahnya yang mungkin terjadi adalah bisa diterima sekalipun suami kedua iaitu muhallil menganggapnya dusta mengenai penggaulannya kerana dirasa sulit untuk menetapkan adanya. Okey, sekarang ni nak tahu mana berlaku ke tidak. Syarat-syaratnya kita kata 4 perkara tadi. Tolak tu jelas lah. Hak ni berlaku menikah dengan suami baru, setubuh dengan suami baru, kena tolak dan juga selesai iddah. Katanya wa yuqbalu qawluha dan diterima perkataan mutallaqati, perkataan perempuan yang kena tolak, fi tahlilin, pada masalah dia melakukan tahlil. Dia kata saya nikah dah dengan tok lelaki lain. Saya nikah dah dengan tok lelaki lain. Diterima perkataannya. Wa inqida'i iddatin, dan selesai iddah. Dia kata saya kena tolak, saya habis dah iddah saya. Inda imkani. Kalau benda tu mungkin lah. Mungkin dia nikah tempoh di khabar tu ada kebarangkalian dia memang nikah dah selesai iddah. Kalau nikah sebulan, lepas tu sebulan kata selesai dah, nak kata guana tak jadi, takkan jadilah, tak ada kemungkinan. Maka kalau cukup, dia kata dia telah nikah suami baru dan telah ditolak, habis iddah, maka diterima penyaksian dia, diterima perkataannya. Wa in kadzabaha ath-thani, walaupun mendustakannya oleh suami kedua, fi wat'ihi laha, pada mewatikan suami kedua bagi isteri tadi, li usri itsbatihi, kerana payah untuk mensabitkannya. Walaupun tok laki hak baru, hak nombor 2 tu khabar dia, dah saya dak setubuh dengan dia, contoh. Dak saya dak tolak lagi dia. Walaupun tok laki kedua menafikan. Ni kalau tak ada bukti-bukti lain lah, sekadar pakai cakap ni. Kalau benda hok ada bukti dengan ada surat ke apa dengan kenyataan dengan waktu jelas lah. Ni kalau sekadar pakai cakap, menang hok puang. Diterima perkataan perempuan tadi, walaupun suami hok dia jadi Cina buta tadi dak mengaku, saya dak setubuh dengan dia. Nampak tak? Menang ke perempuan tu. Sebab apa? Sebab payah nak menentukan. Dah nak kata siapa? Sekarang ni tuan punya badan hok lebih tahu. Siapa hok tahu? Isteri lah. Kebarangkalian yang tipu tu ada, tetapi nak selesai macam mana? Siapa nak betul siapa? Nak betul isteri ke nak betul Cina buta tadi, suami kedua? Kalau tak ada bukti apa-apa, maka dimenangkan dan diterima perkataan isteri. Sebab apa? Sebab hak tu berkaitan diri dia. Dia kata berlaku setubuhan. Diri dia bukan, dia tahulah. Dia kena tolak. Dia pun tahu. Boleh tahulah sebab suami tolak dia. Iddah pula memang bahagian dia. Habis bila suci tu. Jadi kena diterima perkataan isteri. Okey. Wa idza da'at nikahan
wa inqidha'a iddatin wa halafat 'alaihima jaza lizawjil awwali nikahuha wa in dhanna kidhbaha li'anna al-'ibrata fil 'uqudi biqauli arbabiha wa la 'ibrata bi dhannin la mustanada lahu. Apabila isteri tertolak itu mendakwakan adanya pernikahan dan habis masa iddahnya serta bersumpah untuk dua hal ini, maka bagi suami pertama diperbolehkan menikahinya sekalipun mengira isteri tersebut berkata dusta, kerana dasar penilaian dalam segenap akad adalah dengan ucapan para pengikat akad itu sendiri, sedang perkiraan yang tidak beralasan itu tidak bisa dianggap. Okey. Ni masalah mahkamah lah. Dia kata gini, sekarang ni isteri mengaku dia nikah lain dah, kemudian dia habis iddah dah, dia kena tolak daripada laki baru dia, tok laki baru, dan habis iddah, dan dia sumpah wa idza da'at nikahan, jika mendakwa sang isteri dia telah menikah, wa inqidha'a iddatin, dan dia telah selesai iddah, wa halafat 'alaihima, dan dia sumpah. Kena syarat sumpah lah. Jaza lizawjil awal nikahuha, boleh bagi suami hak pertama nikah, boleh nikah mula lah. Wa in zanna kidhbaha, walaupun suami menyangka isteri dia tu menipu, menyangka pendustaan isteri. Dari segi hukum boleh ke tak? Boleh. Walaupun suami kata bini aku nipu kot ni, bekas bini aku nipu kot, walaupun gitu bila dia sumpah dah boleh nikah. Tapi hukumnya makruh lah. Seeloknya tidak lah, sebab berlaku syubhah kot. Tapi dari segi hukum dia nak nikah mula boleh. Kenapa? Kenapa dihukumkan boleh juga? Li'annal ibrata fil 'uqudi biqauli arbabiha, kerana yang dikira dalam masalah akad ialah perkataan empunya akad. Sekarang ni siapa hak berakad? Kita nak akad dengan siapa ni? Isteri. Isteri tu nikah dengan suami yang kedua. Jadi yang berakad tu, kait dengan akad tu isteri. Dan isteri kata dia nikah, dia kata dia kena cerai, dia habis iddah, percayalah. Maka dimenangkan perkataan isteri. Wala ibrata bi dhannin la mustanada lahu, tidak dikira dengan sangkaan hak tak ada sandaran. Dah tok laki kata dia nipu, tak boleh ambil kira tu sangkaan tu. Bukan ada dalil. Kalau dia nyata menipu, waktu tak, memang tak boleh nikah. Tapi tok laki pun hanya menyangka-nyangka sahaja. Dia sangka saja, maka tidak diambil kira dengan zon hak tidak ada sandaran. Walau idda'a thanil wad'a wa ankarathu lam tahilla lil awal. Okey. Hak ni suami kedua mengaku setubuh dah, tapi isteri kata dok lagi. Ni terbalik pula ni. Suami kedua nak duit. Ni berlaku kat ni, Cina buta. Mau nikah kawan dia, mau nikah bini aku mau nikah aku we ke 5,000. We ke 5,000 pakat dengan saing dia. Tapi sekali dah. Sekali dah lah. Esok tu cerai lah juga. Jadi bila begitu suami kawan dia tu khabar, aku setubuh dah binimu. Bini kata dok. Sudah. Bini kata dok lagi. Tok laki kata aku setubuh dah binimu. Mana duit Bini kata dok lagi. Nak menang apa pula ni? Tadi tu apa nama ni? Isteri mengaku, sekarang ni isteri yang mengatakan tidak. Okey. Walau idda'a tsani al-wad'a. Kalau mendakwa oleh suami yang kedua, suami baru, kawan dia tadi mendakwa wati dah. Wa ankarathu, tapi isteri mengingkari wati, lam tahilla lil awal, tak boleh kembali. Tak boleh kembali semula kepada suami pertama. Sebab apa? Sebab tuan punya hak akad tu isteri. Menang ke dia? Menang ke dia. Okey. Walau qalat, isteri pun pandai ke? Dia pandai ke?
Tok lelaki kata sekali, dia kata. You good pula. Boleh nak tu we ke saya ke? Boleh nak ngaku we ke saya juga. Okey. Walau qalat lam ankih thumma kadzabat nafsaha wadda'at nikahan bi syartihi jaza lil awwal nikahuha in saddaqaha. Apabila isteri mengatakan saya belum pernah nikah, kemudian mengelirukan dirinya sendiri dan mendakwa telah nikah dengan syarat seperti di atas, maka bagi suami pertama diperbolehkan menikahi jika membenarkan dakwaannya. Gini. Perempuan tadi dia walau qalat lam ankih, saya dak nikah lagi, kata saya dak nikah lagi. Lama dah jumpa balik bekas bini dia. Dah mau nikah lagi. Tok lelaki pun dak nikah, lepas cerai tu dak nikah dah, lepas sudah dah. Bini ni tak tahulah balik gimana, lama-lama jumpa semula. Tanya mau nikah dak lagi? Lam ankih, aku dak nikah lagi. Thumma kadzabat nafsah, kemudian lepas tu kata dak aku lebong je, aku nikah dah. Aku nikah dah. Boleh jadi baloh ke mana, nak balik semula pada suami yang pertama, dia kata aku menikah dah. Wadda'at nikahan, dan dia telah mendakwa berlaku nikah bi syartihi, dengan syarat-syarat dia lah. Jazalil awal nikahuha in saddaqaha, boleh suami pertama nikah dengan dia walaupun mula-mula dia kata dak nikah lagi. Lepas tu dia pun kata saya tipu je, saya dah nikah dah. Dan dia dakwa dia nikah dengan syarat-syaratnya. Suami pertama tadi boleh menikah kembali dengannya kalau dia sangka betul. Kalau dia sangka betul. Kalau sangka dusta tak boleh lah. Kalau dia sangka isteri dia tadi betul. Okey. Walau akhbarathu ay al-mutallaqatu zawjaha al-awwala annaha tahallalat thumma raja'at wa kadzabat nafsaha qubilat da'waha qabla 'aqdin 'alayha lil awwal fala yajuzu lahu nikahuha. Apabila wanita tertolak itu memberitahukan kepada suami pertama bahawa telah tahlil. Kita tahlil dah ni, akan kasih minyak. Dia tahlil dah ni. Tahlil tu makna Cina betul. Kemudian menarik kembali dan mengelirukan dirinya sendiri, maka bisa diterima dakwaannya, iaitu bahawa pemberitahuan keliru. Jika sebelum akad nikah dengan suami pertama, maka suami pertama tidak boleh menikahinya. Hak ni terbalik kes tadi. Mana? Isteri akhbarathu, isteri yang ditolak memberitahu suami, akhbarathu ay al-mutallaqatu zawjahal awwala, dia memberitahu kepada suami pertama annaha tahallalat, saya dah tahallul ni kata orang tahallul, saya dah lepas diri dah. Thumma raja'at, kemudian ditarik balik. Dia kata saya dah cari Cina buta dah selesai dah ni. Lepas tu dia kata dak saya tipu je, ditarik balik kenyataannya. Wa kadzabat nafsaha, dan dia mendustakan dirinya. Qubilat da'waha, diterima dakwaan isteri. Dia kata dia tipu, terima. Bila ni? Qabla al-aqdi, kalau dak akad lagi. Kalau dak akad lagi, telefon juru nikah. Juru nikah on the way, dak payah mari lah. dak selesai lagi. Kalau sebelum akad lagi diterima, maknanya isteri dia belum selesai. Qabla al-aqdi 'alaiha lil awwali, sebelum dia berakad kepada yang pertama. Fala yajuzu lahu nikahuha, maka suami pertama tadi tak boleh nak nikah dah. Walaupun mula-mula dia isterinya, bekas isteri mengaku dia telah selesai, tapi dia mendustakan diri dia pula. Makna isteri dia kata saya lebong, saya tipu, sebenarnya saya tak selesai lagi. Lagi mana berlaku sebelum akad, maka ketika itu suami tak boleh menikah dengan dia. Tak boleh menikah dengan bekas isterinya dia. Sebab apa? Sebab isteri tarik balik, dia kata tak selesai lagi, makna bini orang lagi. La ba'dahu, tidak selepasnya. Adapun kalau selepas nikah dah tak boleh tarik balik tak boleh tarik balik. Lepas nikah tak boleh tarik balik, sebab jadi hak suami dah.
La ba'dahu, kita berhenti situlah. Tidak selepas daripada akad. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar tu aja. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.